感谢你。 Kami ada di tempat ini Tuhan, rindu untuk mendengarkan suara-Mu mengajar kami. 我们来到这个的地方，我们渴慕你的声音来教导我们。 Karena itu kami sungguh berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah ruangan ini, di dalam hati kami, dan juga mengurapi hamba-Mu dan penerjemahnya untuk menyampaikan firman Tuhan. 因此呢，我们恳求圣灵的帮助，来在我们每个人的心中动工，以及来恩膏你的在台上的2位仆人。 Kami sungguh berdoa supaya kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan ini, tapi kami juga memiliki kerinduan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. 我们也是祷告求主帮助我们，不只是能够聆听你的话语，我们也可以在我们的生活中把你的话语遵行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. Selamat Wei pagi, Zhong Shalom saudara. 大家上午好，平安。 Ya, ini musim libur ya. Jadi pasti banyak saudara-saudara kita mengambil waktu untuk berlibur, tapi kami bersyukur, saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara yang cukup banyak juga di kebaktian 2 di GKI Karawaci. 那我们现在已经进入这个假期了，但是非常感谢上帝呢，我们今天还可以跟大家见面，在这里一起来崇拜主。 Saudara, saya hadir untuk melayani saudara ini dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GKI. 那么我今天在这里服侍的话是，因为我们这个大会，我们国语堂大会是，这一周是交换讲台周。 Oleh karena itu saya bertugas melayani di GKI Karawaci, Pendeta Petrus bertugas untuk melayani di GKI Balikpapan. 因此呢，那么今天呢，我是要来这个 GKI Karawaci 这边服侍，而且呢，我们这个本堂的这个主任牧师是在 Balikpapan 的国语堂服侍。 Saudara, itu menunjukkan bahwa GKI ini dimanapun berada sebenarnya satu keluarga di dalam Kristus. 那这也是表示我们国语堂无论在哪里，我们在基督里面都是一家人。 Jadi sangat berharap sekali kalau saudara-saudara berkunjung ke berbagai kota dan bahkan negara yang ada GKI-nya, beribadahlah di sana karena disitulah keluargamu juga. 因此呢，当大家无论你去哪里，去哪个国家，如果在当地那边有这个国语堂的话，我们希望你可以来到国语堂参加崇拜会，因为这一些都是我们的家人。 Ya, tentu saya juga menyampaikan salam yang hangat dari keluarga besar SCT Amanat Agung bagi saudara, dan terima kasih untuk dukungan saudara selama ini bagi seminari kita ini. 那我也仅代表我们大使命神学院的全体师生来向大家问候，也是向大家表示感谢，因为大家这一来已经非常支持我们大使命神学院。 Ya, saudara, berdasarkan tema yang saudara bisa baca di dalam layar, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 27. 那大家可以看到我们的屏幕，我们今天将要一起来阅读思想以弗所书第5章第21到27节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dari terjemahan LAI untuk terjemahan baru yang kedua, berarti terjemahan yang terakhir, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 那么我会先用印尼语来诵读这个我们的这个经文，然后之后是用中文来诵读。 Demikian bunyi firman Tuhan. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 上帝的话语是这么说的：又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，
要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。 Ya, saudara, dalam pikiran kita atau dalam anggapan kita seringkali mengatakan bahwa pernikahan Kristen itu dianggap terlalu idealis. 那在我们的想法或者在我们的概念中，我们很常认为基督教里面的这个婚姻是太过于理想了。 Karena gambarannya itu memakai gambaran hubungan antara Yesus Kristus dengan jemaat. 因为基督教里面所讲的都是把这个夫妻俩的关系形容为基督和这个教会的关系。 Ya, seperti bagian yang kita baca hari ini juga mengatakan demikian. 就像我们今天所阅读的经文里也是这样说的。 Bahwa halnya Kristus itu adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. 就是基督是新郎，然后教会是新娘。 Lalu kita merasa dan mengatakan begini, bagaimana caranya hubungan Kristus dengan jemaat itu menjadi gambaran pernikahan saya dengan pasangan saya? 那我们也常常会想到，那为什么这个基督与教会的关系呢？也是可以适合于或者也可以用作这个我或者夫妻之间的关系呢？ Kristus dengan segala kesempurnaannya, saya dengan segala kekurangannya, bagaimana mungkin itu bisa paralel atau sejajar? 那么基督如此的完美无瑕疵，那么我这么的充满的软弱，那我们这个能够这个平行辩论吗？ Sehingga pertanyaannya adalah apakah dengan gambaran seideal ini cukup relevan gitu untuk dipakai dalam pernikahan Kristen? 那这么理想的一个概念里面或者关系里面，那这个适合或者符合我们现代的这个基督徒的婚姻关系中吗？ Apalagi di zaman sekarang kita menghadapi berbagai isu pernikahan yang semakin kompleks ya, saudara. 那么更何况呢？如今我们面对了各种各样的这个婚姻的问题。 Nah, dalam sebuah percakapan antara seorang pendeta bernama John Piper dengan istrinya, ini percakapan yang cukup menarik sekali dikatakan oleh istrinya, saudara. 那么有一次呢，有一位这个牧师，我们叫做约翰派伯和他的妻子的一个对话中是这样讲的。 Dia kata, kamu jangan terlalu seringlah mengatakan bahwa model pernikahan Kristen itu sama seperti hubungan Kristus dan gerejanya. Itu terlalu berat. 那么他的妻子对他说：“你不要太经常说这个基督教的婚姻关系，就如同这个基督与教会的关系，这个是太过于沉重了。” Karena pada kenyataannya rasanya jemaat itu tidak terlalu mampu menjalankan pernikahan dengan gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. 但实际上，我们的这个教会呢，大家都好像是无法像基督和他的教会这样的关系来执行夫妻之间的关系，太过于沉重 Nah, 了。 ketika mendengar perkataan istrinya ini, John Piper jadi kaget sekali karena dia tidak menyangka istrinya mengatakan demikian. 那听到妻子这样说，他就很惊讶，因为他没想到妻子会这样说的。 Nah, kenyataan bahwa sulit sekali untuk melihat pernikahan Kristen itu berjalan seperti halnya hubungan yang penuh anugerah. 那么就是像这种我们很难看到、很难执行，像基督与教会之间的关系这么的充满恩典的关系这样的一个事实。 Sebaliknya justru yang terjadi di dalam hubungan pernikahan itu adalah hubungan yang saling menuntut dan saling menyalahkan. 但是这个相反的，在婚姻关系中，存在的都是互相指责的一种关系，互相要求的一种关系。 Nah, kemudian di dalam percakapan itu istrinya John Piper ini mengatakan gini, kan Kristus kan mengejar pengantinnya itu oleh karena anugerah. 然后呢，这个他的妻子就对他这样说。那么这个基督呢，他追寻他的这个新娘，也是因着恩典来追寻的。 Dan kemudian dia juga mendapatkan agar gereja itu atau jemaat itu menjadi miliknya sebagai pengantinnya juga karena anugerah. 然后也是因着恩典，将这个得着了他的那个教会，将这个教会归属于他。 Dan Kristus juga mempertahankan mati-matian untuk mempertahankan umatnya atau gerejanya itu juga oleh karena anugerah. 那么基督也是因着恩典来拼命的维持了他的教会。 Dan kemudian dia juga menyempurnakan pengantin itu bagi dirinya juga oleh karena anugerah. 那么他也是因着恩典，也是为了自己来使他的这个新娘呢能够完全。
Tetapi apakah pernikahan Kristen itu memiliki model hubungan yang seperti ini? 但是这个基督教的婚姻，是否有这样的关系呢？ Bukankah justru yang paling sulit terjadi di dalam pernikahan itu adalah hubungan penuh anugerah? 但是实际上，在婚姻当中最难实现的就是这个充满恩典的关系。 Nah, saya pikir-pikir benar juga perkataan ini karena jika perjanjian dan komitmen pernikahan itu dasarnya anugerah, bukankah yang terjadi di dalam pernikahan itu adalah kebanyakan pengampunan dan kesabaran untuk menanggung kesalahan-kesalahan dalam hubungan itu, saudara? 我想也对，如果一种婚姻关系都是它的基础都是恩典的话呢，那应该在这个婚姻当中呢，应该是充满这个饶恕，还有这个充满的这个忍耐的。 Karena sesungguhnya kalau bicara tentang hubungan penuh anugerah di dalam hubungan pernikahan atau hubungan keluarga, intinya adalah bagaimana hubungan yang penuh anugerah itu memperlakukan orang lain lebih dari apa yang mereka pantas untuk terima. 所以呢，这个充满恩典的这个关系，就是或者在这个婚姻里面的这种关系的话呢，那更应该是要待人比他们应得的更好。 Nah, bukankah itu yang Yesus lakukan kepada kita di dalam hubungan anugerah ini? 那这不都是耶稣对我们每个人做的吗？ Dalam keberdosaan kita yang harusnya kita layak untuk mati, dia selamatkan dan dia berikan dirinya untuk menolong kita. 那我们应当是我们充满罪恶，应当受死刑的。但是主耶稣他拯救了我们，赐给我们恩典。 Tetapi dalam kenyataannya, dalam hubungan pernikahan itu kita justru terlalu banyak menemukan kebencian, tawar hati, luka yang tidak tersembuhkan, saudara-saudara, dalam hubungan pernikahan Kristen. 但在这个基督徒的婚姻关系中，我们却发现了太多的这个仇恨、沮丧，还有未痊愈的这个伤口。 Sampai akhirnya suami dan istri itu lebih memilih jalan berpisah daripada berupaya keras untuk mempertahankannya. 那么就让这个夫妻俩，他更选择分开，他不要坚持这种关系，婚姻关系。 Alasannya karena sudah terlalu banyak luka, terlalu banyak perbedaan dan sudah tidak bisa lagi disatukan. 原因是因为已经有很多的伤口了，然后呢也没办法合一了，太多的区别了。 Nah, bisakah model hubungan vertikal antara Kristus dan jemaat itu menjadi dasar model hubungan manusia dengan sesamanya, pasangan suami dan istri ini atau orang tua dengan anak dalam model hubungan horizontal ini, saudara-saudara? 那我们刚才所谈的关于这个基督与教会的这种纵向的关系，是否也可以把它这个来做这个我们夫妻之间的这个横向，或者呢人与人之间，或者父母与儿女之间的这种人与人之间的关系，这种横向的关系，为这个榜样呢，或者模型呢？ Nah, kalau menjawab pertanyaan seperti ini berdasarkan tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, itu bisa dan ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. 那么，如果我们看这个保罗对以弗所书所写的那个内容的话呢，我们也可以找到他的答案，答案就是可以的。 Ada dua prinsip menurut Paulus dalam membangun hubungan penuh anugerah ini yang perlu dikembangkan di dalam kita di tengah keluarga. 那么，这个根据保罗的看法的话呢，有2个概念，可以用来建立我们在家庭中或者在婚姻关系中充满恩典的关系。 Dan Paulus katakan prinsip pertama itu adalah ketundukan, prinsip kedua adalah mengasihi. 保罗说，第一个原则就是顺服，第2个原则就是爱。 Saudara, coba kita lihat ya, yang pertama tentang konsep ketundukan. 那我们一起来看一下第一个原则或者第一个概念，就是顺服。 Saudara, setiap kali orang-orang Kristen membaca teks Efesus 5 ayat yang ke-22, 23, 24 ini, 那么每次这个基督徒他读这个以弗所书第5章22到24节的时候， ironinya justru bagian ini seringkali menjadi dasar saling serang gitu antara suami dengan istri. 可悲的是，就是这些经文呢，经常用来这个夫妻之间互相攻击的一个根据。 Banyak kali ayat ini dipakai oleh suami untuk menyerang istrinya, mengatakan, kenapa kamu tidak bisa tunduk, padahal firman Tuhan mengatakan kamu harus tunduk kepada suamimu dalam segala hal.
那么这个丈夫也会对妻子或者会攻击妻子说：“你为什么没有顺服我？”而这个我们这个上帝的话语里面明明说是这个妻子要顺服丈夫。 Nah, sementara yang istri juga mengatakan, kamu menuntut saya tunduk, tapi kamu juga tidak mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. 然后妻子又说：“你要求我要顺服你，但是你又没有做像基督一样爱教会一样来爱我。” Jadi pada akhirnya ayat ini justru menjadi senjata bagi masing-masing suami dan istri untuk saling bertengkar, menyerang satu dengan yang lain. 因此呢，这些经文呢，反而被利用攻击对方，攻击那个妻子或者丈夫的一个武器了。 Saudara, sebenarnya pembahasan Paulus tentang ketundukan ini sangat menarik sekali. 但实际上，保罗关于这个顺服的解释是非常的有意思的。 Jika saudara membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 begitu saja, 如果大家你只是读22到24节而已， maka dengan cepat kita menyimpulkan bahwa peran suami dan istri dalam membangun hubungan itu beda. 那我们很快就能够下定结论说，那个丈夫和妻子的所扮演的角色是不同的。 Sepertinya Paulus memberikan gambaran bahwa suami bandingannya itu adalah Kristus, sedangkan istri bandingannya adalah gereja. 那就保罗仿佛是说，这个丈夫就相同于这个基督，然后妻子就是相同于是教会。 Sedangkan kemudian suami bandingannya adalah kepala dan istri itu bandingannya adalah tubuh. 那然后这个丈夫就做头，然后妻子是做身体的。 Sehingga tercermin di situ suami diperintahkan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. 然后又继续说，这个丈夫被命令要爱这个妻子，如同基督爱教会一样。 Dan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami sebagaimana gereja tunduk kepada Allah. 然后呢，妻子被命令说要顺服丈夫，就如教会顺服基督一样。 Nah, saudara, pemisahan peran inilah yang pada akhirnya mengakibatkan ayat-ayat ini dipakai sebagai senjata saling serang tadi itu. 那这种角色的这种区别呢，经常被用来这个互相攻击对方的一个武器了。 Nah, benarkah maksud ayat ini adalah sekedar pemisahan peran? Kalau istri itu tunduk, kalau suami itu mengasihi. 那这些经文它只是单单讲关于这个角色的区别吗？就是妻子要顺服，然后这个丈夫要爱妻子。 Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebenarnya kata tunduk ini tidak muncul hanya kepada istri yang diperintahkan untuk tunduk kepada suami. 但是如果大家你注意看的话呢，其实这个顺服这个词呢，不只是出现针对这个妻子要顺服丈夫而已。 Karena sebelumnya kata ini telah muncul lebih dulu di ayat 21 yang tadi kita baca. 因为呢，实际上这个词呢，顺服这个词呢，已经在21节首先出现了。 Yang di situ dikatakan tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. 在21节这样说，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。 Nah, bagian ini menurut para penafsir, mereka mengatakan kata tunduk pada ayat 22 itu tidak bisa lepas dari tunduk pada ayat 21. 因此呢，有很多的解经专家说，22节里面的顺服是离不开21节顺服那个语境的。 Nah, di ayat 21 Paulus tuh bicara tentang ketundukan yang sifatnya mutual. Tunduklah kamu satu sama lain. 那么在21节，保罗说的这个顺服，就是要彼此顺服，同等的。 Artinya perintah itu diberikan secara umum kepada seluruh jemaat. 意思呢是针对所有的教会的命令。 Baik tua ataupun muda, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, sama semuanya itu ada di dalam perintah untuk tunduk satu sama lain, mutual submission. 就是男女老少或者夫妻、丈夫、丈夫、妻子都是处于一种要彼此顺服同等关系。 Nah, namun ketika Paulus bicara tentang istri, saudara-saudara, dia memakai ketundukan mutual ini menjadi ketundukan personal gitu. 但是在保罗讲关于这个针对妻子讲的时候呢，他就把这种就是互相彼此，就是大家都要顺服的这种情况，是变成了个人的顺服。 Ya, jadi secara khusus Paulus meminta agar istri menjalankan sikap ketundukan kepada suami. 因此呢，在这边保罗是非常强调说，特别给那个妻子说要顺服丈夫。 Artinya perintah kepada istri untuk tunduk kepada suami sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep ketundukan satu dengan yang lain.
那么实际上呢，这个妻子要顺服丈夫呢，是离不开这个我们彼此顺服的这种概念里面。 Jadi meskipun perintah ini secara eksklusif diberikan kepada istri, 那么所以呢，虽然这个命令呢是针对这个妻子， bukan berarti suami terlepas dari perintah untuk bersikap tunduk. 但是也不代表这个丈夫可以脱离了这个顺服的这个命令。 Karena suami ini sudah terikat dengan perintah ketundukan yang mutual itu tadi. 因为这个丈夫呢，已经受刚才我们上面所提到的这个彼此顺服这样的一个约束。 Nah, jadi sebenarnya di ayat ini ingin menegaskan tentang perlunya saling menundukkan diri di dalam hubungan suami dan istri itu. 因此呢，在夫妻俩的关系中，是在这个经文是非常强调我们要彼此顺服。 Nah, mungkin saudara bertanya, kalau cerminannya itu adalah hubungan Kristus dengan gerejanya, apakah Kristus itu menundukkan diri kepada gerejanya? 但如果大家可能也会问，那如果是这种顺服，就是说是要顺这个基督与教会之间的这个顺服，那我们的基督也是顺服教会吗？ Saudara, jelas sekali Kristus pun memiliki sikap submission terhadap gereja. 那但是很明显呢，可以看到主耶稣其实也是有这种顺服的这种态度的。 Seperti halnya dia juga submissive atau dia juga tunduk kepada perintah atau pengutusan Allah Bapanya. 就像他也顺服了天父上帝的命令一样。 Saudara perhatikan ya, pada waktu Yesus menjelang kematiannya dalam perjalanan bersama dengan murid-murid itu, 那大家也可以注意到，这个主耶稣他将近死亡与他的门徒的剩下的那段时 ada 间， satu kali dia menunjukkan sikap ketundukan yang begitu luar biasa menjadi contoh bagi murid-murid pada waktu itu. 有一次他表示了是非常这个顺服的这种态度，是给他的这个门徒们来顺服的。 Nah, dia suruh murid-muridnya duduk, lalu dia mengambil sebaskom air dan lap di tangannya. 那他就让他的门徒们坐下来，然后他就准备了一盆水。 Dan saat itu Kristus Yesus pun menunjukkan tindakan ketundukan dirinya sebagai guru yang merendahkan diri di hadapan murid-muridnya dengan mencuci kaki murid-murid itu. 而那个时候呢，他接下来做的就是他作为这个夫子呢，他去服侍他的那个门徒，来洗他们的脚。 Jadi kalau saudara perhatikan sikap ketundukan Kristus dalam hal mencuci kaki murid-murid itu sebagai lambang, sebagai tanda bahwa dia pun juga bisa melakukan submissive itu terhadap gerejanya. 因此呢，通过这个耶稣洗他的门徒的脚这样的一个动作呢，他其实实际上就来表示他是何等的谦卑自己来顺服。 Karena itu ketundukan ini bukan hanya menjadi tuntutan umat kepada dirinya, tetapi tuntutan dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukan kepada umatnya. 那不只是这个用来要求百姓要顺服他，但是相反的，也是他要顺服这个教会。 Nah, di dalam ketundukan itulah kemudian yang muncul pada diri Kristus ini adalah sikap humbleness atau merendahkan diri dan juga servanthood atau melayani dengan segenap hati. 因此，因为他这样的一个顺服，那就表达出来的一些态度，就是来这个谦卑自己和服侍。 Nah, saudara perhatikan ya, sifat ketersalingan ketundukan ini penting sekali dalam hubungan pernikahan. 因此呢，大家可以看到这个彼此顺服呢，在婚姻关系中是何等的重要。 Kita tidak bisa menuntut satu orang melakukannya sementara kita sendiri tidak mau melakukannya. 我们没办法要求我们的对方来做，但是我们自己没有做。 Karena itu sangat sah sekali ketika Paulus bisa mengatakan secara spesifik memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami. 因此呢，保罗在这边非常强调说是妻子要顺服丈夫。 Dan di dalam membahas tentang hal ini, Paulus memberikan catatan penting sebelumnya bahwa suami pun sebenarnya sudah terikat dalam ketundukan mutual yang seharusnya terjadi antara hubungan suami dan istri itu. 但是在讲这一点的时候呢，之前呢，保罗其实在上面已经提到了，一种就是我们要彼此顺服的一种概念，而丈夫呢，他其实受这个概念，就是彼此顺服这个概念的约束。 Nah, saudara, di dalam membahas ketundukan inilah Paulus memberikan catatan yang sangat penting untuk kita highlight, kita garis bawahi. 在讲关于这个顺服的这个概念呢，保罗在这边也跟我们强调了几件事情。 Saudara perhatikan di ayat yang ke-18. 大家请你注意到第18节 Di，situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 在这边保罗说，
不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 Saudara, di dalam hal ini Paulus ingin mengatakan bahwa sikap ketundukan itu tidak mungkin ada pada diri seseorang kalau hidupnya itu tidak dipenuhi oleh roh. 那在这边，保罗想强调的是，就是如果一个人的生活没有充满圣灵的话，他就在生活中也不可能会出现顺服的态度。 Karena hidup yang tidak dipimpin oleh roh itu pasti akan dipimpin oleh hawa nafsunya. 因为若他没有被圣灵引导的话，那肯定是被私欲引导。 Dan gambaran Paulus tentang hidup dipimpin oleh hawa nafsu itu seperti orang yang dimabuk oleh anggur. 那被这个私欲引导的一个人的生活，就比作成一个就是喝醉酒的人。 Jadi ketika sebuah hubungan itu hanya dituntun oleh hawa nafsu dari masing-masing pihak, maka hubungan itu hanya akan penuh dengan keegoisan yang menghancurkan, saudara. 那如果这个彼此或者一种关系中都是只是这些人都是充满的私欲来引导他们的话呢，那在这个关系中也会充满的仇恨。 Maka tidak heran pada akhirnya hubungan pernikahan itu lebih banyak isinya adalah cemburu, benci, pahit, dendam, luka, marah gitu. 那因此呢，在这种关系就会出现什么呢？出现的都是这个嫉妒啊、仇恨啊，这个各种的伤口啊等等。 Sebaliknya ketika hubungan itu dituntun oleh roh dan bukan oleh hawa nafsunya, 若这种关系是被圣灵引导，而不是被私欲引导的话， maka hubungan itu akan mendorong satu sama lain itu untuk saling melayani, saling mengampuni, saling mempertahankan hubungan satu sama lain. 因此呢，如果有这样的被圣灵引导的话呢，那么这种关系就会激励彼此来互相服侍、互相饶恕，还有互相忍耐等等。 Saudara, jadi untuk alasan apapun yang kita ambil untuk menghentikan sebuah pernikahan itu pasti karena tuntunan hawa nafsu. 那这样的话呢，我们不管出于什么原因来决定要终止这种婚姻关系，这都是肯定是因着这个私欲所引导的。 Kita mau memberikan alasan serasional apapun, selogik apapun agar diterima oleh pengadilan dan sebagainya, tetap saja itu pasti karena hawa nafsunya. 那这样的话，我们无论是出于什么样的一个原因，多么的这个符合逻辑的这个借口或者这个原因的话呢，但是这都是因着他或者这个人是被私欲所引导的。 Karena dalam tuntunan roh Tuhan atas sebuah hubungan, dia tidak akan mungkin menghasilkan perpecahan, saudara. 因为呢，如果圣灵充满了这个人或者引导了这个人的话，他不可能会做出决定要分开。 Seberat apapun hubungan itu, seluka apapun hubungan itu pasti bisa dipulihkan. 那么这种关系已经如此的多么的坏或者破坏，但是呢，在基督里面都可以得以恢复的。 Dan itu tentu dibutuhkan kesediaan orang itu untuk bisa melakukannya berdasarkan anugerah yang dia pahami itu. 当然也需要这个人他甘愿顺服来这个遵循这个上帝的这个引导。 Itu sebabnya ketika Paulus bicara soal istri yang dipenuhi, yang tunduk kepada suami adalah istri yang dipenuhi oleh roh Tuhan. 因此呢，在这边保罗谈的关于这个妻子要顺服丈夫的话，就指的是那些被圣灵充满的妻子。 Dan dikatakan istri yang dipenuhi roh Tuhan adalah seorang yang tunduk kepada suaminya, artinya dia mengakui the headship atau kepemimpinan dari suaminya itu. 就是一个被圣灵充满的妻子，她顺服丈夫，在这边的意思就是说，她承认她丈夫的领导权。 Itu sebabnya sehebat apapun dia berkarir di luar rumah, dia akan tetap harusnya memiliki sifat humbleness dan servanthood di dalam dirinya. 因此呢，不管她的职业有多么的厉害，有多么的大，但是呢，她在心里肯定还是会存在那种谦卑和服侍的心。 Nah, demikian juga dengan suami. Suami yang dipenuhi oleh roh tidak akan pernah merasa cemburu, insecure, apalagi terancam apabila istrinya lebih hebat dari dirinya. 那相反的，一个被圣灵充满的丈夫呢，他也不可能会对他的妻子感到这个嫉妒或者不安的。
Karena dia sangat tahu panggilannya sebagai kepala, yaitu sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh atas diri istrinya itu. 因为他很清楚的知道他自己的这个护照就是作为头，要完全向他的这个妻子负责任。 Dan bahkan jika si suami ini jauh lebih hebat dibandingkan istrinya, 甚至如果这个丈夫呢，他远远超过了或者比他的妻子厉害的话， dia juga tidak akan semena-mena terhadap istrinya itu karena merasa ini orang tanggungan hidup saya gitu. 他也不会对他的妻子任意妄为，就觉得因为这个妻子是我管的。 Saudara, sebenarnya penting sekali untuk memahami pengertian tentang ketundukan ini sebagai mutual dan personal ini. 所以呢，我们要理解这个顺服的这个概念，是要彼此顺服，然后也是有这个个人顺服。 Sehingga ini bukan tuntutan satu orang kepada yang lain, tapi tuntutan terhadap kedua belah pihak. 所以呢，这个不是一个人对一个人的要求，而是对双方的要求。 Nah, hal kedua, prinsip kedua yang Paulus ajarkan itu adalah tentang mengasihi. 那么第二个就是原则，就是保罗想教导的，就是爱。 Nah, saudara perhatikan setelah Paulus memerintahkan kepada istri untuk tunduk kepada suaminya, 那保罗他命令这个妻子要顺服丈夫之后， dia juga memerintahkan kepada para suami untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. 他也命令丈夫要爱他的妻子，如同基督爱他的教会一样。 Yaitu sampai rela merendahkan dirinya sedemikian rupa dan mengorbankan dirinya sampai mati demi menyelamatkan umat itu. 就是甚至将自己甘愿谦卑自己，来牺牲自己，拯救他的百姓。 Sebenarnya sama dengan tindakan submission tadi atau ketundukan tadi. 其实跟刚才我们所谓的这个顺服的态度是一样的。 Ketika Paulus bicara tentang suami yang harus mengasihi, 当这个保罗说关于这个丈夫他要爱妻子的时候， sesungguhnya itu bukan sekedar perintah personal kepada suami gitu. 这也不单单是对丈夫的个人的命令， Karena perintah mengasihi itu adalah perintah universal, perintah yang mutual harus terjadi pada diri setiap orang percaya ini. 因为这个爱这种命令是我们大家是针对我们大家的，我们要彼此爱的。 Maka 彼此 jelas 相 sekali 爱。 dikatakan di dalam hukum Kristus dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 因此呢，上帝的话语说，你要尽心、尽性、尽力爱你的主。 Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. 然后接下来就说要爱人如己。 Nah, perintah mengasihi itu kan juga diberikan kepada semua orang. 那我们这种爱的命令是针对大家的， Kepada laki-laki dan perempuan, kepada orang tua dan anak-anak. 男女老少都是， Juga kepada suami dan kepada istri. 同时也是针对丈夫和 Jadi 妻子 perintah 的。 mengasihi itu bukan hanya ditujukan kepada suami, kepada istrinya, tapi juga istri kepada suaminya. 所以呢，这种命令也不只是针对丈夫要爱他的妻子，但是也相反，妻子也要爱丈夫。 Hanya saja pada bagian ini Paulus secara spesifik mengatakan kepada suaminya untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. 但是在这边，保罗是非常强调的，就是这个丈夫要如同基督爱教会一样爱他的妻子。 Sama seperti perintah ketundukan yang diberikan kepada semua orang termasuk suami, tapi secara spesifik Paulus menunjukkan perintah ketundukan itu kepada istri. Sama kan ini sebenarnya? 其实都是一样的，就是爱人如己，就是针对大家的。但是在这边，保罗再次的强调是再次的针对这个丈夫要爱妻子。 Nah, saudara, dengan mengambil gambaran Kristus yang mengasihi umatnya bagi para suami dalam hal mengasihi istri, 那在这边，保罗用的这个形容就是基督爱教会一样。 maka disitulah terlihat unsur ketundukan dalam tindakan merendahkan diri sedemikian rupa sampai rela menyerahkan diri bahkan mengorbankan nyawa demi orang yang dikasihinya itu. 因此呢，在这边所强调的就是我们要为我们所爱的人甘愿舍己或者牺牲自己。 Nah, saudara perhatikan ya, tindakan mengasihi yang diajarkan oleh Paulus kepada para suami itu mengimbangi tentang panggilannya dalam kepemimpinan keluarga. 因此呢，在这边保罗所强调的就是这个丈夫要爱他的妻子，其实就是他作为一个家庭的头，要爱这个身体。 Benar, dia adalah pemimpin bagi istri, pemimpin bagi keluarga, the headship of the family. 对，他是领导这个整个家庭的。
Tetapi bukan kepemimpinan yang sewenang-wenang. 但是不是那种任意的那种领导， Bukan kepemimpinan yang semaunya sendiri. 不是任意妄为的那种 Tetapi 领导， kepemimpinan yang mengasihi, yang di dalamnya itu terkandung tanggung jawab, memberikan perlindungan dan menyelamatkan, saudara. 但是就是充满爱的一种领导，然后其中也是包括要负责任的一种这 Jadi 个领 jangan 导。 hanya ambil gelar kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, tapi ingat di dalam kepala keluarga itu ada unsur bertanggung jawab, melindungi dan menyelamatkan. 所以不只是要注意他的这个名号，就是要作为一个领导，但是在其中也是包含了有这个责任，要负责任，要保护，要拯救。 Maka jika suami dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, dia tidak akan mungkin menyalahgunakan kepemimpinannya itu dengan memperlakukan istrinya sewenang-wenang, apalagi sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 因此呢，如果这个丈夫他能够像基督一样爱他的教会的话呢，就是爱他的妻子的话呢，然后他不可能会滥用他的这个领导的权利呢，任意妄为，然后甚至要对他的这个妻子实行这个家庭暴力。 Karena perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami itu sama sekali tidak mencerminkan the headship of the family yang ada pada dirinya dia. 因为在家庭中，如果这个丈夫他实行这个家庭暴力的话，就没办法彰显这个他作为这个领导的这样的一个角色。 Karena saudara harus ingat bahwa sifat tanggung jawab untuk melindungi dan menyelamatkan itu adalah bagian dari tindakan kasih kepada istri dan keluarganya itu. 因为大家要记得，这种负责任还有保护、拯救这样的一个任务，也是包含了这个领导权利里面。 Maka kembali pada bagian ini terlihat sekali perintah kepada para suami untuk mengasihi istri itu, Paulus tetap secara kuat menekankan pola submission and servanthood. 因此呢，在这个部分呢，就是针对这个丈夫的命令，就是要顺服妻子呢。保罗他很强调的是关于这个顺服和服侍。 Itu sebabnya Paulus bicara tentang pengorbanan Kristus sampai mati dalam posisinya sebagai pemimpin jemaat, kepala jemaat. 因此呢，在这里保罗其实也提到了关于这个基督作为教会的这个头，他如此的牺牲自己是为了教会的。 Saudara, kadang yang membuat keluarga kita itu pecah ya, dan bahkan sampai kemudian kita sampai pada keputusan yang begitu buruk dalam rumah tangga kita itu sebenarnya karena kita tidak betul-betul bisa taat gitu pada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. 那很多时候呢，我们的这个婚姻或者我们的家庭关系呢，能够那么的分裂，能够达到这个分裂这个脚步的话，也是往往因为我们没办法顺服。 Suami menjalankan tugas dan fungsinya secara salah, istri juga menjalankan tugas dan fungsinya secara salah. 那么这个丈夫和妻子他们各自都是错误的，遵行了他们各自的任务。 Pada akhirnya dua orang yang harusnya bersatu itu menjadi makin jauh dan makin berpisah. 这样的话，本应该合而为一的这个夫妻的话呢，那么越走越远。 Dalam kondisi seperti ini yang paling kasihan ya anak-anaknya. 那这种情况的话，最可怜就是孩子。 Keluarga-keluarga modern termasuk keluarga-keluarga Kristen hari ini sudah tidak menjalankan keluarganya itu seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan ini. 那么如今的这个基督教的家庭或者现代的这个基督教的家庭，已经没有像我们圣经所描述的这些基督与教会的关系来执行他这个家庭的关系。 Saya berkali-kali mendapatkan gambaran atau model keluarga Kristen bahkan pada hari ini begitu buruk, saudara-saudara. 那我很经常发现，如今的这个基督教的家庭的关系中何等的破裂。 Bahkan ada yang mengatakan kepada saya begini, Bu, sebenarnya apa sih ya pernikahan itu katanya. 甚至有人这样跟我问我说，实际上这个婚姻到底是什么呢？ Ini saya dan suami saya itu hanya bertahan saja tidak bercerai itu karena kami tahu bahwa dalam Kristen itu nggak boleh bercerai. 这我和我的妻子这样的坚持下去，是因为我们知道我们在基督里面是不可以离 Jadi 婚 kami 的， ini masih tinggal satu rumah. 所以我们还是住在同样的一个屋 Tapi 子里 sebenarnya 面。 hidupnya udah sendiri-sendiri, Bu. 但是实际上已经各自各过自己的生活。 Dia ngapain saya nggak tahu dan saya juga nggak mau tahu. Saya ngapain dia juga nggak tahu, dia juga nggak mau tahu. 他做什么我也不管，我也不想知道； Ya 我做什么他也不管，他也不想知道。 Ya yang penting pokoknya anak-anak lihat kami ada di rumah lah gitu.
更重要的是，这个孩子们能够看到我们两个都在家， Tetapi hati, pikiran, tubuh, jiwa itu sudah tidak ada lagi dalam pernikahan. 但是我们的心思意念都已经不在这个婚姻里面 Kalau 了。 menurut ibu, mendingan bercerai apa tetap bersama-sama nih kalau kayak gini? Katanya. 那以你的看法呢？我们还是要仍然在一起呢，还是要离婚呢？ Saudara, dia memperhadapkan pertanyaan kepada saya untuk saya jawab mendingan bercerai atau enggak kalau kondisinya kayak gini. 他这样问我，把这个情况摆在我的眼前，然后问我这样的情况，我要离婚还是我还要坚持下去？ Jadi saya jawab dia, Bu, jawabannya itu bukan mendingan bercerai atau tidak, atau saya menjawab iya bercerai atau tidak bercerai. 然后我就跟他说，答案不是要离婚或者不离婚， Tapi jawaban saya adalah kedua-duanya itu harus bertobat untuk bisa tahu arah pernikahan ini mau apa gitu. 但是我的答案就是说，这个夫妻俩都要悔改，他们要这个谦卑自己，要找这个婚姻的方向。 Karena begitu kuatnya hawa nafsu pada masing-masing pribadi ini untuk berjalan semaunya sendiri. 因为这个私欲在每个人的身上都何等的强，让这个每个人都要按自己的意思去做。 Kalau sudah lihat anak-anak sekarang, generasi sekarang yang begitu rapuh sekali generasi muda hari ini, 大家也可以注意到现在的这个我们现在这个年轻一代是何等的脆弱， umumnya karena mereka memiliki keluarga yang betul-betul broken. 因为他们是拥有一个破裂的家庭。 Dan itu benar-benar karena mereka atau orang tua ini atau suami istri ini sudah tidak lagi bisa berjalan dalam arah yang seperti Tuhan inginkan. 这都是因为父母没办法按照主的这个要求的一个方向来走。 Saudara, jika suami dan istri dalam hubungan keluarga itu bisa memakai pola hubungan seperti yang Paulus ajarkan ini, 但是如果这个家庭或者夫妻俩，他可以按照保罗在这边所讲的这个概念里面走的 maka 话呢， sekalipun hubungan dua orang dalam satu perahu yang disebut keluarga ini tidak mudah, 那么虽然他们俩在这个我们所谓的这个家庭周这样的情况何等的不易， tetapi juga tidak akan mudah pecah gitu, saudara. 但也不容易破碎的。 Karena masing-masing paham betul apa panggilannya dalam menjalankan perannya dan tugasnya dan fungsinya sebagai suami dan istri dalam satu keluarga. 因为每个人他清楚的知道他在家庭里面所扮演的角色，或者所要执行的任务是什么。 Pada akhirnya saya senang dengan apa yang dituliskan oleh John Piper ketika dia merangkumkan sebuah pemikiran yang sangat kuat tentang tulisan Paulus dalam Efesus pasal yang kelima ini. 总而言之，我非常喜欢这个约翰派伯他关于这个保罗在这个经文里面所讲的一些内 Dan 容做的一些 dia 总结。 katakan menjadi kepala adalah panggilan ilahi terhadap seorang suami untuk mengambil tanggung jawab seperti Kristus dalam hal melakukan kepemimpinan yang melayani, memberi perlindungan dan menyediakan kebutuhan di rumah. 那么这个领导权是对丈夫的这个神圣的呼召，让他可以在家庭中承担像基督一样，就是要领导、保护和供给的主要的这个责任。 Dan ketundukan adalah panggilan ilahi seorang istri untuk menghormati dan meneguhkan kepemimpinan suaminya dengan menggunakan semua karunia yang dimilikinya. 那么顺服是对妻子的神圣的呼召，就是要尊重和肯定丈夫的领导能力，并且根据他的才能来帮助丈夫实现这个目标。 Saudara, tentu saya berharap ketika kita memahami panggilan kita masing-masing di tengah keluarga ini, 我希望当我们已经清楚的认识到我们每个人在这个家庭中的呼召的时候， kita bisa saling menghargai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling bersama-sama gitu untuk bekerja sama untuk melihat apa yang sedang Tuhan sediakan kita di depan sana. 那么我们就可以互相理解、互相相爱，然后我们也可以互相饶恕，我们也可以一起来看一下主要我们做的事。 Kiranya Tuhan menolong kita menjalankan hubungan yang lebih baik dalam pernikahan ini dan menjadi tim yang solid untuk bisa membawa kerajaan Allah itu hadir di tengah keluarga kita. 但愿上帝帮助我们能够在家庭中合而为一，一起来实现主的国度。 Mari kita berdoa, saudara. 我们一起来祷告。 Kiranya firman-Mu ini akan terus berbicara kepada kami, 主 Tuhan, 啊，但愿你的话语不断的对我们每个人说话， supaya kami dapat melihat pasangan kami ini sebagai satu tim, satu sekutu untuk kami dapat
mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar bersama-sama di tengah keluarga kami. 好让我们能够看到我们的伴侣是为我们的这个盟友，我们可以在主的国度里面一起来执行上帝赐给我们的任务。 Dan kami tidak pernah akan berpikir bahwa memandang pasangan kami ini sebagai musuh yang dengannya kami tidak merasa aman dan dengannya kami ingin selalu menyerang. 而我们不把我们的伴侣看作是仇敌，我们就是要攻击对方，互相攻击这样。 Bukankah ajaran terkuat dari Tuhan itu adalah ketersalingan mutual yang harus kami lakukan baik dalam hal ketundukan maupun mengasihi. 因为主你的命令就是我们要彼此顺服和彼此相爱。 Kami sungguh berdoa supaya hubungan yang kami bangun ini adalah hubungan anugerah Tuhan. 我们何等的希望我们所建立的这个关系都是充满恩典的关系， Seperti oleh karena anugerahmu engkau menyelamatkan kami, 就像因着恩典你拯救了我们， maka sama dengan itu oleh anugerahmu kami juga akan terus bertahan dan mempertahankan keutuhan keluarga kami. 因此呢，我们要靠着你的恩典来维持我们的家庭。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主的名，我们祷告， Amin. 阿门。